Lalat, serangga yang sering dilabel makhluk perosak atau pembawa penyakit. Namun, spesies ini diternak dalam skala yang besar. Berbeza dengan spesies lalat biasa, lalat askar hitam tidak membawa penyakit dan hanya tertarik pada sisa makanan. Malah, ia juga berfungsi sebagai ejen pengurai sampah semula jadi. Mukim Labu Sepang. Di sini terletak sebuah ladang peternakan lalat askar hitam atau turut dikenali sebagai black soldier flies. Larva lalat ini akan diternak dan pembiakannya akan dipantau secara berkala untuk dikomersialkan secara domestik dan antarabangsa. Ada satu masa tu kita kena ambil maklum dan ambil tahu dengan dia secara dekat lah. So kita kena tahu macam mana dia punya fizikal dia dan macam mana dia punya pergerakan lah. Sebab ulat ni sangat aktif. Tapi kalau ada apa-apa yang berlaku dan yang paling penting sekali bila dia tak aktif, so maksudnya kita tahulah dia ada masalah. Proses penternakan lalat askar hitam ini tampak mudah, namun cara penjagaan yang betul dan teliti perlu diaplikasikan terutamanya pada fasa telur dan larva lalat. Azizi Abdul Wahab diberi kepercayaan bagi memastikan semua proses dilakukan dengan betul. Telur lalat akan diasingkan mengikut hari ia dikutip dan dipindahkan dari bilik tempat lalat dewasa mengawan. Kemudian, ia akan dibiarkan di bilik berhawa dingin semalaman bagi melambatkan kadar pembiakan agar berada dalam keadaan lebih terkawal. Black soldier fly ni kebaikan dia, kita boleh buat cycle daripada semula jadi ke semula jadi. Dalam bahasa Inggeris kita panggil from nature to nature lah. Sebab black soldier fly ni dia akan kompos semua barang-barang buangan semula jadi. Contohnya macam sisa ikan, sisa sayuran untuk dikompos balik dan kita boleh gunakan balik. Kita attract dia dari persekitaran kita. So dengan kita attractant dia ada bau dia akan datang dan dia bertelur dan kita buat kacukan. Apa bau tu? Bau contoh food waste. Makanan yang sisa-sisa makanan dari dapur. So bau tu dia akan attract dia datang. Dia datang tu kita collect dia bertelur. Satu ekor BSF boleh bertelur about 500 biji telur sekali. Ya, so dari sana kita regenerate. Setelah dibiarkan di bilik bersuhu rendah semalaman, telur lalat yang berusia 2 hari akan dibawa ke bilik inkubasi untuk proses penetasan dan menjadi seekor larva bayi. Makanan disediakan seawal peringkat larva mini iaitu ketika berusia 5 hari. Pada peringkat ini, 20 kg sisa makanan seperti sisa sawit, sisa makanan dan air perlu disediakan kepada larva mini yang dipindahkan dari bilik inkubasi ke kolam larva untuk proses pembiakan. Oleh kerana makanan larva askar hitam adalah sisa makanan yang penuh dengan sumber protein, maka larva ini kaya dengan khasiat dan mengandungi nilai protein sebanyak 42%. Terletak di Ceras, kilang ini membekalkan sayuran dan makanan laut kepada restoran di Malaysia. Ia juga merupakan pembekal sisa makanan kepada syarikat peternakan lalat askar hitam seperti Unique Biotech. Sisa makanan akan diasingkan mengikut jenis makanan dan dikumpulkan pada satu tempat dan akan dikutip oleh syarikat peternakan lalat askar hitam pada setiap 2 hari. Dengan menyediakan sisa makanan kepada serangga seperti lalat askar hitam, sampah yang tidak boleh dikitar semula tidak perlu mengambil masa selama beberapa bulan atau tahun untuk dilupuskan. Sebelum ini memang kita sisa-sisa makanan, sisa-sisa
Sebagai contoh, sisa-sisa makanan laut, sisa-sisa sayuran, memang kita lupuskan lah. Dia ada kontraktor yang akan mengambil setiap 2 hari sekali. Tetapi selepas kita mulakan projek peternakan lava ni, kita dapat menjimatkan sisa-sisa makanan kita. Jadi kita akan hantar ke tempat peternakan lava. Dan kami dapat menjimatkan lebih kurang 1 bulan dalam RM2,000 untuk pelupusan sampah saja. Kita cuma perlu hantar ke tempat pembiakan lava. Memandangkan proses pengutipan sisa makanan berlaku pada setiap 2 hari, sisa-sisa makanan yang telah diasingkan ditempatkan di dalam peti ais untuk mengelakkan penghasilan bau yang tidak menyenangkan. Sebelum ini, cabaran utama yang sering dihadapi oleh syarikat penternakan lalat berskala besar apabila mendapat sisa makanan dari awam yang bercampur dengan sampah sarap. Ini menyukarkan mereka untuk menjadikannya sebagai makanan lava lalat askar hitam. Mengambil sisa makanan dari kilang penyediaan makanan laut memudahkan mereka dalam penyediaan makanan kepada lava. Oleh kerana lava mempunyai mulut yang kecil, sisa makanan akan dikisar sehingga menjadi cecair sebelum disediakan. Sisa makanan yang telah siap dikisar diletakkan di dalam kolam untuk dihidangkan kepada lava. Lava akan makan dengan kadar yang agresif. Jadi, masa yang diambil untuk melupuskan sisa makanan menggunakan lava lalat askar hitam lebih singkat berbanding cara yang lain. Durasi mereka ambil, selalunya untuk 1 tan, kita ambil 1 tan makanan sisa buangan untuk sayuran. Dia hanya memerlukan sebanyak 15 hari saja untuk dia kompos semua sekali. So, daripada baby larvae, sampailah kita dapat pungut dia hasil dia untuk jualan, kita hanya memerlukan 15 hari untuk 1 tan sisa buangan. Menurut Azizi, jangka hayat lava lalat askar hitam tidak melebihi 25 hari. Ketika sudah cukup matang, ia akan dialihkan ke tempat yang berasingan untuk ditidurkan. Apabila lava sudah tidur sepenuhnya, ia ditempatkan di sangkar bersama dengan lalat dewasa. Menunggu masa untuk keluar dari kepompongnya dan bangkit sebagai seekor lalat askar hitam yang dewasa. Walau lalat dewasa mempunyai jangka hayat selama 5 hari sahaja, ia meluangkan masa hidupnya sebagai lalat dewasa bagi menghasilkan generasi askar yang baru. Baik, difahamkan sebanyak ratusan ribu ekor lalat yang dewasa ditempatkan dalam satu rumah ini bagi melakukan proses mengawan, di mana ia juga merupakan proses yang terakhir dalam kitaran hidup seseekor lalat askar hitam. Pelet kayu diletakkan di dalam sangkar cinta atau dipanggil sebagai love cage bagi menarik minat lalat betina untuk bertelur di situ. Manakala sisa ikan diletakkan di bawah pelet kayu sebagai tarikan. Ini bagi memudahkan proses pengalihan telur ke bilik bersuhu rendah. Lava komersial yang belum matang akan digoreng sebelum dijual kepada pelanggan. Proses ini dipanggil sebagai ovenation. Proses menggoreng cuma hanya akan mengurangkan jumlah lemak dalam badan seekor lava lalat askar hitam. Namun, nilai protein yang tinggi tidak berubah. Kita masing-masing ada tanggungjawab untuk kita punya alam persekitar. Masing-masing ada tanggungjawab dia. So, haraplah kita boleh asingkan sisa-sisa dari dapur dan bagilah kat tempat macam kita yang buat operasi di peternakan BSF. So kita boleh collect balik. Sayangkan kita punya alam